Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Maksud firman Allah yang pertama, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu daripada kamu agar kamu bertakwa. Maka berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, bersempena dengan hari Jumaat, saya mengajak semua yang menonton live FB MPDC Malaysia ini, mailah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita buat segala yang Allah Taala dan Rasul perintah dan kita tinggalkan segala yang Allah dengan Rasul tegah. Mudah-mudahan dengan cara yang demikian itu kita jadi dari kalangan hamba Allah yang bertakwa. Sesungguhnya orang yang bertakwa ini Allah Ta'ala kata dia akan memperolehi syurga Allah Ta'ala khalidina fiha abada, kekal mereka di dalam syurga itu selama-lamanya. Dan kita doakan, ya Allah, jadikanlah kami dari kalangan mereka yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis, Tuan Haji Muhammad Hazani. Saya doakan Tuan Pengurusi kita panjang umur, murah rezeki, tetap iman. Amin. Dan dikurniakan juga kepada semua warga MPDC agar memperolehi peluang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan kita semua juga kita doakan supaya Allah bagi kekuatan untuk beramal malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Alright. Jadi kata orang tua sebab hari Jumaat, lepas tu kena pula Ramadan nak Syawal, kena pula apa nama orang kata apa, pakai baju Melayu lagu ni tak molek kalau tak bagi pantun. Maka kita susun sulam sikit, kita kata kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi kerana MPDC jemput saya sentiasa ada dalam kenangan. Jadi terima kasih banyak-banyak MPDC. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada yang menonton juga kita ucapkan jutaan terima kasih kerana tuan-tuan sudi meluangkan masa di pagi Jumaat ini untuk kita menyelami satu perbincangan tajuk. Awal tu okey, hujung tu masalah sikit. Tajuk dia apa? Kebahagiaan datang dari Al-Quran. Okey. Dan teknologi. Hak tu kena fikir dalam sangat. Kalau tak fikir betul-betul jahanam.
Jadi baik kita salami dah. Jadi sebelum kita mula, saya minta izin Tuan Hazani, berkat hari Jumaat, mari kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Khususnya kepada ahli keluarga rakan taulan MTDC yang dah pergi dahulu. Allah ambil mereka. Allah jaga mereka lebih awal daripada kita. Allah jaga mereka lebih selamat daripada kita jaga mereka. Kemudian kepada rakan taulan, sahabat handai, klien-klien MTDC yang berdekatan, yang mana mereka pun ada yang dah pergi dahulu daripada kita. Kemudian tambah pula hari ini kita minta Allah jauhkan kita daripada terkena COVID dan jauhkan ahli keluarga kita dan bersihkan bumi Malaysia khususnya dan bumi orang Islam secara khusus yang kedua dan bumi secara amnya seluruhannya, supaya Allah Ta'ala angkat virus ini dengan berkat surah Fatihah yang kita baca hari ini. Dengan berkat surah Fatihah yang kita baca hari ini. Dan dengan yang demikian itu rahsia surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Ambil galah kupaskan jantung orang Arab bergoring kicap, kepada Allah tempat bergantung, kepada Nabi tempat mengucap. Ni pantun orang lama-lama ni, orang tua-tua yang pantun. Jadi dengan bermulanya prinsip begitu, saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana Nabi SAW ajar kita, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa tak berterima kasih dengan manusia, dia tak berterima kasih dengan Allah Ta'ala. Saya ucap terima kasih kepada MTDC kerana hari ini 22 Ramadan. Maknanya malam ni malam 23. Bagi pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, malam Lailatul Qadar boleh jadi jatuh dua malam lepas, iaitu malam 21 ataupun malam ni. Jadi kalau berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, maknanya hari ni perbincangan kita sangat penting. Kerana kalaulah saya cakap tak betul, orang nanti tak seronok untuk nak menghidupkan malam ni. Jadi saya terima kasih banyak-banyak dekat MTDC dan insya-Allah saya cuba gunakan ruang masa ini untuk hurai apa itu kebahagiaan. Macam mana kebahagiaan boleh datang daripada Al-Quran dan juga teknologi. Dan adakah teknologi ini bertepatan dengan Al-Quran? InsyaAllah saya cuba. Jadi bila mana ada satu orang, kita selalu tengok dalam YouTube ke, dalam Instagram, dalam Twitter, orang selalu tweet, orang selalu tweet lah, apa tu tweet, orang selalu ni lah tunjukkan dekat kita semua, apa dia, apa nama, ada satu orang kaya naik kenderaan besar, dia tengok dekat sebelah, dia kata, hey, seronok orang hak naik kereta kecil, tak gaduh bayar cukai banyak-banyak. Orang hak naik kereta kecil tengok hak kereta besar, dia kata, seronok naik kereta besar, kalau aku boleh jadi macam dia, mesti bahagia. Hak sebelah sana naik motor, dia tengok hak depan dua pula, dekat traffic light lah ni, dekat traffic light. Dia tengok depan dua, dia kata, seronok no, kalau ada kereta tak kena hujan, tak kena panas, duduk dalam aircon, mesti bahagia jadi macam mereka. Hak yang sebelah tu naik basikal pula, dia tengok hak naik motor, dia kata, seronoknya kalau boleh naik motor. Taklah gaduh lenguh kaki kayuh, penat kayuh naik motor, pulah accelerator lah, pulah handle lah, perum sampai tempat. Mesti bahagia ni jadi orang naik motor ni.
Hak yang seorang lagi duduk tepi jalan tu dia kata, seronoknya kalau boleh naik bicycle pun tak apa dah, tak payahlah duk tunggu bas orang nak mai. Tu pun kalau bas mai lambat jenuh lah nak sampai. Dia kata, mesti bahagia kalau ada bicycle. Pam, satgi orang hak duk sebelah rumah duk tengok orang yang duk tunggu bas tu, dia duk dalam rumah tak keluar-keluar. Pasal apa? Dia duk atas wheelchair. Dia kata, seronoknya kalau jadi macam orang hak duk kat tempat bas tu. Nak pergi mana boleh ada kaki. Elok boleh jalan pergi mana. Mesti bahagia jadi macam mereka tu. Duk macam aku dalam rumah ni, duk atas wheelchair ni, tak ada duk jumpa bahagia lah. Kita kata lagu tu. Jadi soalan timbul dekat sini. Kalau ikut rentetan rantaian tadi, sebenarnya bahagia ni apa? Sebab ada orang ada duit, dia tetap tak jumpa bahagia. Ada orang sangka dengan ada duit, dia akan jumpa bahagia. Tetapi dalam kehidupan kita, ada orang yang ada dah duit, tapi dia tak jumpa bahagia. Sama juga ada orang yang dia sangka kalau hidup dia ada serba-serbi akan bahagia. Ada serba-serbi akan bahagia. Tapi kita macam saya dah hidup 36 tahun. Dah biasa jumpa dah orang-orang yang ada serba-serbi dalam hidup dia. Pun tak bahagia juga. Orang kata macam mana kita tahu kata mereka tak bahagia? Mereka duk cari gaduh dengan orang. Duk gaduh sana sini, duk gaduh sana sini. Kalau orang bahagia, dia tak bergaduh betul tak? Kalau kita tengok Tok Wan kita, saya suka ambil peringkat Tok Wan dengan ayah kita hak mana umur banyak lah. Pasal apa? Mereka tak ada masalah dengan masalah dunia ni. Maksudnya mampu juga apa. Pasal apa dia jadi begitu? Sebab dia bahagia. Dia tak cari gaduh dengan orang. Jadi kalau orang hak mana yang ada serba-serbi, pergi gaduh dengan orang, kita tahu dia tak jumpa bahagia. Sama juga lagi dengan orang yang hari ni, ni saya ambil contoh hari ni lah sebab MTDC orang-orangnya terpelajar. Saya tahu, saya tengok muka boleh yakin orang MTDC ni terpelajar. Jadi sama juga macam orang yang belajar dulu sebelum masa dekat SPM, cikgu kata kalau kamu belajar sungguh-sungguh, kamu ada nanti degree atau diploma, kamu akan bahagia. Elok dia ambil degree dah dapat dah degree. Dia tengok orang master pula, dia kata mesti seronok no kalau dapat master. Pergi mana orang panggil master seronok. Nak bercakap pun dekat nama orang tulis MA dekat belakang. Mesti seronok. Elok dia buat master susah-susah dah dapat dah master dah. Ya Allah hebatnya dah ada master. Bukan senang nak viva depan 8 orang profesor. Dia vivakan dia punya paper dia. Kita tengok seronoknya dia. Dia tengok orang PhD pula. Dia kata tak ada kalau dapat PhD lagi bahagia. Depan nama ada DR, Doctor of Philosophy. Lagi bagus. Cakap apa saja semua orang dengar. Orang bagi pendapat. Dia tak dapat bahagia juga dah ada master. Buat PhD, tungtang, susah payah, naik turun tangga, naik turun lift, naik jumpa penyelia, turun jumpa penyelia dan sebagainya. Dapat PhD, viva depan 12-13 orang profesor. Masya Allah, kita kata ni mesti bahagia ni dah dapat PhD. Dia pula tengok, dia kata seronok kalau jadi budak degree dengan budak diploma. Pasal apa? Masa dengan keluarga banyak boleh luang. Tak gaduh lah macam aku duduk dalam perpustakaan 24 jam. Tak bahagia juga. Jadi soalan dia, bahagia ni siapa? Di mana bahagia ni? Siapa boleh bagi bahagia? Sebab apa yang saya cerita, insya-Allah kawan-kawan yang mana menonton, semua boleh relate dengan kehidupan kita sekeliling kita. Kalau saya boleh tambah sikit lah, minta maaf ya Tuan Haji Muhammad Hassan. Saya minta izin lah. Minta izin lah. Kan orang yang ada rumah pula kan hari ni sebab mereka kata sejak PKP ni rumah macam sedikit turun harga sikit. Jadi ramailah orang yang beli rumah dan sebagainya. Sebelum ada rumah, duk menyewa rumah kecil, kata tak boleh, rumah kena rumah besar baru bahagia. Pi dapat sewa rumah besar, tak boleh kalau dah beli rumah baru bahagia. Dah beli rumah pula tak bahagia. Pasal apa? Sebab belum kahwin lagi. Kahwin pula, dah kahwin, orang kata kalau kahwin bahagia, tak bahagia juga. Sebab apa? Bila dah kahwin orang tanya bila nak ada anak. Hak ni soalan cepu mah. Mak Tuan Muhammad gila. Betul. Saya tak cakap bohong. Siapa hak dah kahwin boleh yang mana yang boleh seorang anak ingat bahagia dah. Orang tanya, takkan seorang lah. Orang kata dia lagu tu. Dia bubuh 2 orang. Dah bubuh 2 orang. Orang kata sepasang je kot. Ni keranda ada 4 penjuru. Orang kata lagu tu. Orang kata lagu tu. Ni keranda ada 4 penjuru.
Dia pun dapatlah 4 orang anak. Tak jumpa bahagia juga. Betapa nak kahwin seorang lagi pula dah. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Jadi sebenarnya kalau kita bincang tajuk bahagia ni apa sebenarnya? Dia satu benda yang subjektif. Dia satu benda yang kita tak boleh nak explain dia. Melainkan yang pakar dalam manusia sahaja yang boleh explain apa itu bahagia. Dan sementelah pada hari ini, hari Jumaat yang mulia, kita bersaksi tidak ada zat yang mengetahui manusia melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja yang menciptakan manusia, menciptakan saya, menciptakan tuan moderator, menciptakan penonton, menciptakan teknologi, menciptakan semua akal yang boleh membuat teknologi, menciptakan serba-serbi peralatan. Sebab nak teknologi ni dia kena ada bahan dia, besi lah, copper dan sebagainya. Semua tu Allah Taala cipta untuk kita. Dalam Al-Quran Allah Taala sebut maka Allah Ta'ala lah yang lebih layak menceritakan kepada kita tentang apa itu bahagia. Maka Allah nak cerita kepada kita, takkan Allah nak mai turun kat kita, hang siapa Tuhan nak mai kat hang? Hang kalau Rasul bolehlah gagah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita pada malam nuzul Quran itu, menurunkan Al-Quran, dan pada malam Lailatul Qadar Allah turunkan Al-Quran. Sekadar makluman saja untuk warga MTBC dan semua kawan-kawan, Allah turunkan Al-Quran sekaligus pada malam Lailatul Qadar daripada Lauh Mahfuz berdasarkan firman Allah, innahu laqur'anum majid fi lauhim mahfuz. Sesungguhnya Al-Quran tu ada di Lauh Mahfuz. Jadi daripada Lauh Mahfuz Allah buat turun ke langit dunia, namanya Baitul Izzah. Bila Allah buat turun itu semua sekaligus. Daripada Baitul Izzah Allah pecahkan ikut peristiwa turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula dengan surah Al-Alaq, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pada 17 Ramadan selama 23 tahun. Jadi Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, dan hebatnya Allah sebab dia tahu manusia ni dia perlu contoh teladan. Allah sertakan juga pelakon Al-Quran tadi tu untuk main berlakon di hadapan kita supaya kita boleh tengok dan belajar kehidupan daripada baginda Nabi dengan firman Allah, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang terbaik. Maka Nabi pun melakonkan kepada kita. Jom kita tengok saat Nabi berdasarkan contoh yang kita bagi tadi. Apa dia? Kita tengok Nabi, Allahu Akbar. Kenderaannya biasa-biasa sahaja. Ada kaldai, ada baghal. Nabi tak ada kuda yang boleh 24 jam. Walaupun Nabi ada kuda, tapi Nabi tidak mengendarai kuda 24 jam. Nabi punya baghal Nabi, kalde Nabi, kenderaan yang biasa sahaja. Tapi Masya Allah, bahagianya baginda Nabi SAW. Hari Jumaat ni nanti kena banyak selawat lah. Nanti rugi siapa tak selawat kat Nabi. Sebab hari Jumaat siapa yang selawat banyak, Nabi tengok kat dalam hadis Nabi. Nabi tengok orang yang selawat banyak dekat Nabi. Jadi para sahabat, suatu hari kita tahu kan Nabi bila wafat, Nabi meninggalkan sahabat. Lepas tu ada orang yang hidup yang tak sempat tengok Nabi, namanya tabi'in. Jadi para tabi'in kan tak biasa tengok rumah Nabi secara ni yang orang tahu maqam Nabi sahaja. Sebenarnya maqam Nabi itu adalah rumah Nabi lah. Tapi para tabi'in yang lain yang duduk di tempat-tempat lain yang tak biasa tengok, mereka bertanya dekat para sahabat. Sebab tu saya ke belakang sikit lah, Tuan Moderator minta izin. Saya cuma nak abang kata, bila ditanyakan oleh para tabi'in kepada para sahabat, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan rumah Nabi? Para sahabat mereka tanya, tinggi rumah Nabi macam mana? Mereka tanya sebab mereka tak bisa tengok rumah Nabi. Maka saya minta izin Tuan Moderator ya. Nah, para sahabat bangun dan para sahabat mengangkat tangan macam tu. Kemudian para sahabat kata, kalau kami berdiri macam ni, kami angkat tangan, kami boleh pegang bumbung rumah Nabi. Allahu Akbar.
rendahnya rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para tabi'in tanya lagi dekat para sahabat, kalau macam tu luas rumah Nabi macam mana? Maka para sahabat kata, rumah Nabi ni kalau mana Siti Aisyah berbaring tidur, kalau dalam bilik Siti Aisyah dengan Nabi, Nabi nak semayang dalam bilik Nabi dekat tempat tidur Siti Aisyah, setiap kali Nabi nak sujud, Nabi akan pegang kaki Siti Aisyah yang berada di dalam selimut tu untuk Siti Aisyah lipatkan kaki dia untuk Nabi sujud. Allahu Akbar. Tuan moderator, malu kita bilik kita besar daripada bilik Nabi. Tapi tak apa, nak tambah lagi. Kemudian orang buat lagi pameran dekat kita. Orang buat pameran, orang bawa replika-replika barang-barang Nabi. Tu dia orang bawa kat kita cawan Nabi. Biasa tengok tak cawan Nabi? Nabi punya mak. Mak Nabi disusun kayu keliling dia. Lepas tu ada kulit binatang dekat tengah-tengah sebagai dia punya tempat mangkuk dia tu. Kemudian diikat, disulam, diikat. Dari situ saja Nabi minum. Tak ada emas, tak ada kaca, tak ada seramik, sebut bilah, tak ada korel, tak ada sebut bilah. Kita ada jenama tu kan kat rumah setiap orang. Jadi kita malu sebab apa? Nabi macam tu saja. Bila orang tengok, bila mana orang kata apa, sultan, contoh macam Sultan Brunei, sultan di Malaysia, pemimpin di Malaysia, bila pergi tengok aja barang-barang Nabi pakai, semuanya menangis depa. Pasal apa? Hak ni yang Nabi minum daripada mulut Nabi yang mulia. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim. Tapi walaupun rumah Nabi macam tu, walaupun kenderaan Nabi macam tu, walaupun perkakas rumah Nabi macam tu, tambah lagi, Nabi tidur macam mana? Nabi tidur hanya berlapikkan berlapikkan pelepah tamar. Bila Nabi tidur tengah hari, dekat rumah Khailullah kita panggil kan. Khailullah tu sebelum Zuhur 10 minit 15 minit sebelum Zuhur tu tidur. Macam hari ni Zuhur pukul 1 suku, pukul 1 boleh tidur. Nabi tidur pukul 1 tu, lepas tu Nabi sahabat mai rumah Nabi baru bangun. Bila Nabi bangun, sahabat tengok badan Nabi berbekas dengan pelepah tamar tadi tu. Menangis para sahabat tengok, ya Allah, inilah penghulu syurga. Tidur macam ni saja di dunia. Sian dekat Nabi. Lepas tu para sahabat tengok pula rumah Nabi punya makanan. Kita tak boleh sembang lah. Kita punya peti ais penuh makanan. Buka saja ada makanan. Saya yakin, saya sempat lagi duduk zaman yang kalau buka peti ais ada sikit makanan. Tapi anak-anak saya tak pernah rasa lagu tu. Asal dia buka aja, dia ada apa dia nak. Mana mereka nak tahu rasa susah lagu mana. Tapi rumah Nabi, satu hari Nabi tanya Siti Aisyah, ada apa-apa tak dekat rumah kita nak makan? Siti Aisyah kata, Nabi ada sebiji kurma saja ada. Allahu Akbar. Walaupun makanan Nabi banyak tu saja, walaupun kehidupan Nabi macam tu saja, tapi percayalah, walaupun Nabi dibaling batu, walaupun gigi Nabi patah, walaupun kaki Nabi berdarah, tumit Nabi berdarah, orang baling batu, walaupun Nabi dianiaya, dihina, walaupun Nabi diletakkan perut unta ketika Nabi bersujud, tapi Nabi senyumlah, ya Allah, bahagia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita rasa macam apa sebenarnya yang Nabi nak sampai bahagia dekat kita ni. Jadi bila kita tenung balik, sebenarnya betul bahagia ni sebenarnya betul seperti ulama-ulama tasawuf kata, bahagia ialah apabila hatimu lapang. Bahagia ni bila hati lapang. Mailah coronavirus 2 bulan duduk di rumah kuarantin pun dia akan rasa lapang dada dia. Mailah pendapatan tak banyak mana pun, hati dia lapang, dia bahagia, dia pandai cari jalan penyelesaian, dia pandai cari cara nak bercakap dengan isteri dia, dia pandai cari jalan nak muamalah dengan ahli keluarga dia, dia pandai nak uruskan emosi dia, dia pandai untuk nak cerita macam-macam dekat keluarga dia. Dalam keadaan kita kata apa? Walaupun dunia ataupun langit sedang runtuh, dia boleh buat macam-macam. Pasal apa? Sebab hatinya bahagia. Ambillah apa keadaan. Sebab tu Allah dalam Quran, Allah sebut,
la al yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah tidak mahu pada hari itu apa? Allah tak mau orang yang balik pada Allah pada hari kiamat dengan harta dan anak-anak. Allah nak yang balik kepada Allah dengan hati yang bahagia. Allah sebut biqalbin salim. Ni dulu di Malaysia pada tahun 2002 sampailah 2009. Di Malaysia setiap kali khutbah Jumaat ayat ni orang akan baca. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada bergunanya harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang tenang. Maka kita tanya pula, hati yang tenang tu lagu mana? Sebab Nabi sebut dalam hadis, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya pada diri manusia itu ada seketul daging ataupun darah. Idza salaha salaha jasadu kulluh wa idza fasada fasada jasadu kulluh. Ala wahiyya qalb. Apabila baiknya hati ini, seluruh tubuh badan akan baik. Sekiranya sakit hati daging ini, seluruh tubuh badan akan sakit. Ketahuilah dia adalah hati, Nabi kata lagu tu. Maka kita akan rasa macam, ya Allah, bila Nabi sebut macam tu, patutlah kalau kita tengok sebagai contoh Sayyidina Uwais Al-Qarni, penghulu kepada segala para tabi'in. Hidupnya sederhana, pakaiannya compang-camping. Dia duduk dengan mak dia saja. Kita kalau kata minta maaf, orang hak duduk dengan mak saja ni, sepatutnya dialah orang yang paling bahagia. Sebab doa makbul seorang mak tu sentiasa memayungi dia. Tapi kita tengok ada orang hari ni dia duduk dengan mak bapak dia, dia jadi serabut kepala lah sebab nak layan mak bapak dia. Kita heran pasal apa dia tak nampak kebahagiaan itu duduk pada kedua ibu bapa tadi itu. Sayyidina Uwais Al-Qarni, dia duduk dengan mak dia berdua depa saja. Tetapi ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, hartanya tak banyak, tak ada apa dia orang miskin. Tambah pula orang-orang penduduk Yaman gelar dia sebagai orang gila. Kita kalau orang kata kat kita orang gila ni, tak tahulah ni 10 malam terakhir ni berapa ramai orang nak jadi gila. Pasal apa? Nak tumpukan kehidupan untuk Allah Ta'ala semata-mata. Betul tak? Saja tanya nak tuan moderator, kita dua je lah. Kalau buat salah pun kita dua ya. Betul. Tuan moderator ada peluang tak beriktikaf 10 malam terakhir selama yang duk kerja ni? Tak ada peluang, betul tak? Saya tak ada peluang nak beriktikaf. Tak ada. Tapi kali ni Allah bagi. Walaupun aku ambil wuduk, aku nak sembahyang 2 rakaat. Sat lagi aku nak sembahyang fardu zuhur. Sat lagi aku nak sembahyang asar. Kita duduk dekat sejadah kita. Allah bagi peluang tu dekat kita untuk beribadah. Pasal apa? Sebab dengan cara ni saja Allah kata, Allah Ta'ala kata apa? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah akan membuatkan hati jadi tenang. Itu dia. Allah Ta'ala lagi pengajaran kepada kita. Allah Ta'ala kata, jadi cara nak ingat Allah banyaklah cara dia. Encik aku menggali kolam, 5 batu dipenggal-penggal. Kalau dah sanggup jadi Islam, 5 waktu jangan ditinggal. Encik Ali membawa galah sampai Kuala menjala ikan. Bukit tinggi dijadi Allah, lautan dalam siapa galikan? Allah lah, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tengok tu yang lagu Abang Wan yang Wan Dangdut dulu yang menyanyi tu, siapa nama dia? Wan Syaman, ni orang panggil dia kan. Lihatlah alam terbentang luas, siapa punya? Allah yang punya. Kan itu lagu dia kan? Sebab apa? Dengan kita buat semua tu, kita akan ingat Allah dan membuatkan hati kita tenang. Sebab tu orang tua pesan dekat saya, dia kata, Ustaz Don, jadi orang yang terkenal nanti, ni masa awal-awal saya tak terkenal lagi. Dia kata, nanti bila Ustaz Don jadi famous, jadi terkenal, ingat, ketika kita menongkah dada, menongkah langit, jangan lupa rumput yang dipijak di kaki. Tu orang tua pesan. Nampak? Sebab apa?
Bila kita buat macam tu, insya-Allah kebahagiaan akan datang menyapa diri kita. Kita tahu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tang mana haja keadaan kita pi, kita akan belajar macam mana untuk mencari kebahagiaan. Dan satu hari ada sekolah tadika, cikgu bagi dekat budak-budak semua untuk tiup belon. Budak-budak ni pun semua tiup belon. Tiup belon. Budak-budak tadika penuh. Kemudian mereka ambil belon tu, cikgu kata ikat belon tu, kemudian dekat setiap belon tulis nama hang sendiri. Jadi budak-budak ni pun tulislah nama mereka. Ahmad, Abu, tulis pakat tulis nama. Kemudian cikgu ambil belon tu, cikgu kumpul semua, cikgu lempak dalam satu bilik. Penuh bilik tu dengan belon-belon. Semua penuh belon. Banyak warna, semua campur-campur. Kemudian cikgu kata dekat budak-budak, okey, daripada sekarang, pergi cari belon kamu sendiri. Budak-budak ni pakat terpa lah masuk. Ada yang tarik rambut kawan dia. Sebab cikgu kata, siapa jumpa nama dia dulu dapat hadiah. Ada yang tarik rambut kawan dia. Ada yang pergi tolak kawan dia. Ada yang pergi ambil, dia pergi lempak belon orang lain. Dia tepih kuih. Dia pergi cari belon dia. Sehingga kan hampir 15 minit, siapa pun tak jumpa nama siapa. Maka cikgu kata, lah ni macam ni. Boleh tak kalau cikgu bagi cadangan? Apa dia? Cikgu kata, boleh tak kalau hampa pi ambil belon yang terdekat dengan hampa, tengok nama siapa, bagi dekat tuan dia. Maka budak-budak ni pun dah duduk tengah-tengah belon banyak tu. Cikgu kata, okey, jom kita start daripada sekarang. Maka budak-budak tu pun ambil belon depan mereka, tengok nama kawan mereka bagi. Hak kawan tu bagi, kat kawan ni bagi. Dalam masa kurang 5 minit, semua dapat belon masing-masing. Kurang 5 minit, semua dapat belon masing-masing. Maka cikgu bagi tahu dekat mereka, cikgu kata, inilah kebahagiaan. Apa dia? Bahagia kalau hang mencari bahagia hang sorang-sorang, hang sanggup ikam orang kat belakang, hang sanggup pukul orang, hang sanggup buat tak tahu kat orang, hang sanggup tipu orang tepi jalan, hang sanggup buat naya dekat orang, hang sanggup tarik rambut orang, hang sanggup lempak belon orang beling pi jauh-jauh. Tapi kalau hang nak cari bahagia hang dengan hang memberikan bahagia pada orang lain, hang akan boleh bahagia hang dalam masa yang terdekat. Yang tu cerita dia. Jadi bila kita dengar lagu ni, betul lah Nabi kata dalam hadis Nabi. 2 hadis Nabi saya baca. Boleh tak dan masuk teknologi lagi ni, tapi duk cerita daripada Quran sebab dia seronok. Kok mana pun, kesimpulan nanti daripada hadis yang kedua akan masuk teknologi juga. Sat lagi saya bagi tahu. Apa dia? Okay. Mai kita tengok sebut. Apa dia? Nabi kata 2 hadis Nabi kita ambil. Satu hadis Nabi kata, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan, membahagiakan, mensejahterakan kawan-kawan sesama muslimnya daripada mulut dia berkata jahat, daripada tangan dia duk hantar WhatsApp, duk buat forward message yang tak berguna, duk pukul orang dan sebagainya, aniaya. Sebab apa? Sebab kalau kita buat macam tu, macam mana kita nak dapat bahagia? Kita gunakan mulut kita untuk caci maki orang. Suatu sudut di bahagian dunia yang lain, orang pula akan menghina dan mengata dekat kita. Kita sibuk mulut kita duk memaki hamun orang. Di satu sudut ruangan yang lain, orang lain pula sibuk memaki kita. Kita sibuk mulut duk bawa berita cerita buruk pasal orang lain. Di satu sudut lain, orang lain pula bawa mulut duk cerita buruk pasal kita. Jadi cara dia, kita berhenti buat macam tu, orang lain juga akan mula berhenti buat macam tu dekat kita. Ni sebab hari tu ingat tak masa awal-awal PKP, kan semua orang terkurung duduk kat rumah tak boleh buat apa. Orang banyak duduk dengan handphone. La haula wala quwata illa billah. Semua jadi tak ketahuan diri, tak ketahuan hala. Duk buat hantar mesej tak ketahuan, duk tulis, dia jadi tak ketahuan. Tapi alhamdulillah Allah pelihara kita dengan datangkan Ramadan, orang terkawal sikit. Semua orang jaga diri masing-masing. Kemudian hadis Nabi yang kedua, Nabi kata, tanda-tanda kebahagiaan. Tu saya sebut tu. Tanda-tanda kebahagiaan seorang Muslim itu ada 4. Yang pertama ialah tanda kebahagiaan seorang Muslim ialah mempunyai pasangan hidup yang baik. Nabi tak kata pasangan hidup yang lawa, tak semestinya lawa, tak semestinya orang kata apa kena macam model. Sebab kalau betul, minta maaf Tuan Muhammad kalau saya cakap ni sebab saya baru kahwin 8 tahun. Saya kahwin baru 8 tahun. Anak saya paling sulung umur 5 tahun, dah masuk 6 tahun. Tapi masih awal lah, 6 tahun awal.
baru umur 6 tahun awal. Lepas tu anak kedua saya umur 4 tahun, anak ketiga saya umur setahun. Jadi saya punya pengalaman tak banyak. Jadi sekiranya tuan moderator yang ada pengalaman lebih daripada saya, kalau saya salah cakap nanti bagi tahu nah. Kebahagiaan yang pertama Nabi sebut adalah isteri yang solehah. Kalau suami yang soleh. Kenapa? Dia tak perlu letak pada lawa sangat, tak perlu letak pada elok tubuh badan dan sebagainya semata-mata. Bukan salah cari pasangan yang macam tu. Tetapi dunia hari ini nak bagi, kalau betul lah bahagia tu ada pada orang lawa, orang yang cantik tubuh badan dia, pasti model-model yang lawa dan sebagainya tak akan diceraikan oleh suami mereka. Betul tak? Betul. Kalaulah bahagia duduk di situ. Jadi kita faham sebab pada istilah hadis Nabi, setiap kali kita baca hadis, kita kena tengok kehidupan Nabi. Barulah ngam. Cuba tengok isteri-isteri Nabi. Hari ini saya kena cakap benda ni juga. Sebab, maafkan saya nak, tuan moderator, kita kan live FB kan? Kita live FB kan? So, orang boleh tulis dekat FB kan? Kalaulah saya kata ni salah, tulis Ustaz Don salah. Kalau saya betul, tulis betul Ustaz Don. Apa dia saya nak kata? Hari ni, ramai orang yang ada satu penyakit. Dulu ni bukan penyakit, ni perasaan. Lah ni benda ni jadi penyakit. Ni orang tua-tua kata, zaman moden ni, benda dulu tak ada penyakit, lah ni jadi penyakit. Apa dia? Penyakit perasaan insecure. Orang perempuan, orang lelaki pun sama. Dulu orang lelaki tak ada masalah dalam bab rupa parah ni. Kita, bapak kita pesan kat kita kena ada misai. Kita kena ada parut jerawat sikit. Baru lelaki. Bapak saya selalu kata lagu tu. Dia tak boleh kita kulit licin. Tapi hari ni heran. Semua pakat nak jadi kulit licin jambu. Macam mana nak jadi lelaki? Macam mana? Mesti kena ada tumbuh hutang sini sikit. Dia kena ada. Dia nampak lelaki tu. Jadi itu ayah saya pesan. Jadi saya pun tak tahu. Jadi saya cuma nak bagi tahu kata, hari ni lelaki ke perempuan rasa insecure. Dia tak dapat bahagia. Walhal kita tengok tu, janganlah kata saya ni Tok Wali dan janganlah kata saya ni soleh sangat. Saya pun macam tuan-tuan juga. Kalau duk selak ke Instagram tu nampak hak comel-comel, tengok juga. Saya pun ada dia punya ni juga. Tengok. Kita kalau tengok tu kata, ya Allah comelnya lah comel. Tapi pasal apa duk buat perangai tak ketahuan nak suruh orang tengok diri kita juga. Sebab dia tak rasa bahagia dengan apa yang dia ada. Dia rasa insecure hari ni, orang perempuan, orang lelaki. Dia rasa insecure. Sedangkan baginda Nabi, cuba tengok isteri-isteri Nabi. Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ni saya bagi petua dekat apa nama Tuan Haji Muhammad. Tuan Azani tengok. Saya pesan lah. Tengok lah. Nanti kalau ada peluang pergi Mekah, pergi Madinah, kita doa, ya Allah bagilah kami semua yang bersabar di PKP ini di dalam bulan Ramadan hari Jumaat, jadilah ni waktu makbul doa. Ya Allah tolong jemput kami dan sentiasa jemput kami. Selang 2-3 tahun sekali pun tak apa, jemput kami untuk menjadi tetamumu. Amin ya rabbal alamin. Okey. Nanti kalau ada peluang pergi Madinah, pergi dekat pintu 15. Okey, pergi dekat pintu 15. Okey, pintu 15. So Masjid Nabawi, kalau lah kita tengok Masjid Nabawi, okay, macam sekarang saya tengok tuan kira duk menghadap Masjid Nabawi lah macam ni. Jadi ni Masjid Nabawi tu dia ada lagu tu pintu 15 belah kanan lah. Macam kalau kita tengok Masjid Nabawi, pintu 15 belah kanan lah. Baik. Pergi jalan hujung sikit pintu 15 tu, kita akan nampak apa? Kita akan nampak ada satu highway flyover sikit corner lagu tu, lepas tu ada nampak bangunan-bangunan. Di situ ada satu taman dekat flyover tepi tu. Ada satu taman. Di situlah tempat Nabi main lawan aciligan dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia kena pakai ayat begitu. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita lah Ummul Mukminin, kata kepada kita dengan kata apa? Dulu masa aku awal-awal kahwin dengan Nabi, masa duk main aciligan ataupun main lari-lari ataupun lawan lari, aku boleh potong Rasulullah lambat sampai. Tapi sejak dah berkahwin, badan aku berisi sikit, Rasulullah lari lebih cepat daripada aku. Apa maknanya? Daripada hadis ni, on satu bahagian, kita faham orang yang dah berumah tangga, yang dah jadi, dia ada seorang isteri, dia akan ada rupa paras seorang isteri. Seorang suami, dia akan ada rupa paras seorang suami. Dia tak akan sama dengan anak teruna, dia tak akan sama dengan anak dara.
dia mesti akan ada rupa paras dia. Dan dalam keadaan macam tu, kebahagiaan seseorang adalah letak pada kebaikan. Yang maksudnya hati satu orang yang baik, kita kata tadi kan kebahagiaan dekat hati ni, dia luahkan kepada pasangan dia, maka membuatkan kehidupan mereka akan bahagia. Tapi hari ini saya ulang sekali lagi, ramai orang yang rasa insecure, ramai suri rumah yang rasa insecure, ramai surah rumah yang rasa insecure, suami-suami lah yang rasa insecure. Saya pun tak faham kenapa. Janganlah mencari kebahagiaan dengan pemikiran kita. Carilah kebahagiaan melalui Al-Quran. Sebab tu tajuk kita, bahagia datang dari Al-Quran. Al-Quran bagi kita gambaran. Ada apa sebab tu orang buat lawak tapi ceramah betul tapi lawak. Apa dia? Orang kata hajah dalam Quran ni ada 4 jenis keluarga. Satu keluarga yang suami dia soleh, isteri dia jahat, iaitu Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Keluarga kedua, isteri solehah, suami jahat, iaitu Fir'aun. Asiyah baik, Fir'aun jahat. Ada keluarga yang ketiga, dua-dua jahat, suami jahat, isteri jahat, iaitu Abu Lahab dan isteri dia Ummu Jamil. Yang keempat, suami baik, isteri baik. Hak ni keluarga bahagia. Siapa dia? Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Lepas tu orang tanyalah, nak yang mana keluarga kita? Hak orang perempuan kata, nak keluarga Nabi Ibrahim. Dia kata jawab lagu tu. Lepas tu ustaz tu kata, kalau nak Nabi Ibrahim, kena ingat Nabi Ibrahim ni isteri dia ramai. Lepas tu dia kata, tak mau. Kalau macam tu, Fir'aun pun tak apalah. Akbar. Saya cuma nak habaq kata, bukan. Saya cuma, itu melawak. Jadi kita nak bagi tahu, kata, ada setengah orang hari ni nak melawak lagu ni pun tak boleh, marah mereka. Ini jenis feminis ni, marah mereka. Kalau mereka melawak mengatakan orang lelaki tak apa, kita nak melawak lagu tu biasa-biasa, marah mereka. Jadi apa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa dia? Jadi dalam Quran cerita dekat kita macam mana kebahagiaan yang ada. Nabi terjemah dalam hadis. Pertama, kebahagiaan seorang itu pada pasangan yang baik, soleh dan solehah. Yang kedua, kebahagiaan seseorang itu adalah apabila dia mempunyai kenderaan yang selesa. Ini teknologi ni. Sebab itu kebahagiaan boleh datang daripada teknologi. Jadi jangan menafikan maksud kenderaan yang boleh menyampaikan kita ini dengan menafikan kenderaan yang canggih. Tak boleh. Orang naik kereta tak ada radio. Orang naik kereta pasang kipas yang jadi, ingat masa kita dulu teksi ada kipas yang jadi ada. Memang kenderaan tu boleh sampai. Hari ni tak ada masalah, no problem, memang boleh sampai. Tapi dengan nak banding orang yang ada kereta yang ada aircon, lebih baik kereta yang ada aircon. Jadi di sini maksud hadis adalah untuk kenderaan yang menyampaikan kita. Kenderaan yang kalau kita naik boleh sampai. Tak ada masalah, okey semua kenderaan. Cuma sekiranya boleh ada kebaikan pada kenderaan yang canggih dengan teknologi yang baik, itu lebih diutamakan. Itu. Yang kedua. Yang ketiga, teknologi juga ni. Apa dia? Kebahagiaan seseorang adalah pada keselesaan rumahnya. Keselesaan rumah Nabi sebut. Hadis sahih ni. Keselesaan rumah. Rumah yang selesa, rumah yang terasa luas, tu apa nama ni, ulama sebutlah, ni saya saja pesan sebab tuan moderator maafkan saya ya, berdasarkan kajian yang dibuat sempena PKP ini di bahagian kehakiman, di bahagian law, bahagian undang-undang, yes, di bahagian undang-undang mereka melaporkan bahawa kadar suami isteri bergaduh semakin meningkat sejak semua pakat duduk rumah saja tak pergi mana. Betul. Jadi saya pun sebutlah dekat sini bahawa ulama berpesan, antaranya Habib Ahmad Al-Habsyi dalam kuliah beliau kata orang yang berkasih sayang, macam kata-kata yang pertama tadi nah, suami isteri yang bahagia, soleh dan solehah, benda yang sebesar 1 kaki kali 1 kaki pun akan terasa luas sekiranya kedua-dua hati kasih sayang. Tapi satu dunia akan rasa sempit
sekiranya kita saling benci membenci. Begitu juga dengan rumah kita. Rumah yang luas, yang bahagia ini, termasuklah isi rumah itu kena mempunyai hati yang luas dan lapang. Barulah rumah tu terasa lapang. Sebab apa? Sebab bila saya nak sebut hadis berkaitan rumah, takut nanti kita bincang tajuk rumah luas bercanggah dengan kehidupan baginda Nabi. Kan tadi saya cerita rumah Nabi, kalau angkat tangan lagu tu dah pegang bumbung. Kalau nak tidur nanti nak kena ubah kaki. Jadi kalaulah Nabi yang kata kebahagiaan seseorang duduk pada rumah yang selesa, macam mana pula rumah Nabi boleh kecil macam tu saja? Tak, maksud di sini ada dua. Satu, rumah yang selesa dengan erti kata rumah yang luas. Betul. Betul, yang ni betul. Yang kedua, rumah yang selesa di sini maksudnya isi rumahnya itu orang yang bahagia, orang yang ada akhlak, orang yang hatinya cantik. Lepas tu, yang keberapa? Yang keempat. Yang ni yang sangkut dengan perkataan kita pasal cerita belon tadi. Apa dia? Tanda-tanda kebahagiaan seseorang ialah mempunyai jiran, rakan taulan yang baik, soleh dan solehah. Hak ni lah yang kita kena cari hari ni. Hari ni ramai kawan-kawan yang bertopeng-topeng dengan kita. Sebab apa? Sebab bila kita senang, ramai orang mau kat kita. Kita senang, ada nama, ramai orang mengaku kita kawan. Dan ni, maafkan saya, Tuan Muhammad Hangguk itu lebih benar daripada kata-kata saya. Sebab apa? Tuan Muhammad lebih jumpa ramai orang daripada saya. Lebih ada pengalaman, lebih jumpa orang, kawan makan kawan, kawan tikam kawan, kawan aniaya kawan. Boleh juga jumpa orang yang persahabatan yang tak pernah terputus. Daripada awal sekolah kawan sampailah nak hantar ke kubur pun masih kawan tu juga ada dengan dia. Betul tak percakapan saya ni? Sebab tu saya tengok Tuan Muhammad Hangguk tu, saya rasa Tuan Muhammad Hangguk dengan saya cakap berdasarkan ilmu. Tuan Muhammad Hangguk berdasarkan pengalaman. Tanda-tanda bahagia satu orang bila mana kawan-kawan keliling dia sentiasa ingatkan dia dengan Tuhan. Jiran dia mengingatkan dia dengan Tuhan. Jiran dia mengingatkan dia tentang kehidupan. Hidup akan ada hidup selepas ni yang selama-lamanya. Hang kena ada bekal dalam hidup hang. Saya sempat pergi tengok kawan-kawan. Macam kita pergi tengoklah macam mana Tuan Guru Ni Aziz dengan tuan-tuan guru yang lain, Tuan Haji Hadi dan sebagainya. Almarhum Tuan Guru Datuk Harundin mengajak Tuan Guru Datuk Ismail Kamus duduk di bawah dengar support kawan-kawan. Nampak tak? Benda ni semua kita tengok pada wajah. Sebab itu ketika mana saya duduk di rumah arwah Tuan Guru Datuk Harundin, di sebelah Tuan Guru Datuk Harundin, cerita ni sentiasa saya cerita dekat orang sebab dia clear dalam otak saya, dia segar dalam otak saya. Kami pergi ziarah ustaz-ustaz muda ni, anak-anak muda ni pergi ziarah Tuan Guru Datuk Harundin sebab nak mintakan khidmat nasihat yang diajak oleh Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Ustaz Syed Kadir jemput kami semua. Dia kata, jom kita pergi ziarah, ambil manfaat. Saya pun kata, saya setuju, jom kita pergi. Kami pun pergilah ziarah, bagi salam. Assalamualaikum, ustaz-ustaz muda ni, mai. Waalaikumsalam, anak menantu arwah Tuan Guru Datuk Harundin, mai sambut dekat pintu. Kemudian Tuan Guru pun jengui dekat pintu, nampak Tuan Guru mai. Lepas tu Tuan Guru kata, mai, jemput masuk. Sambil nak masuk tu, dia bagi dekat kami buku. Buku tu saya simpan sampai sekarang ada, saya baca. Tajuk dia Jihad. Muka arwah gamak Tuan Guru Datuk Harundin, buku color merah dengan hitam. Tajuk dia Jihad. Arwah Tuan Guru bagi buku tu seorang satu untuk masuk dalam rumah dia. So kami pun pegang buku tu seorang satu masuk. Saya masuklah kali. Saya malu sebab nak dengan kawan-kawan yang lain tu, mereka tu alim. Saya ni ujung kuku mereka pun ilmu tak sampai. Saya duduk belakang sekali. Maka duduk masuk, seorang masuk, duduk. Arwah Tuan Guru Datuk Harundin tengok saya masuklah kali. Dia kata, Ustaz Don, mai duduk sebelah saya. Mai duduk sebelah sini, mai. Dia panggil saya. So saya pun duduk sebelah betul. Paha saya bertepi dengan paha arwah Tuan Guru Datuk Harundin. Duduk kat sofa tu. Kemudian Tuan Guru Datuk Harundin pun memberikan pesanan-pesanan kepada kami ustaz-ustaz muda. Sampailah kepada satu pesanan. Saya ingat sampai sekarang clear hadis ni mai dekat kami. Apa dia? Arwah Tuan Guru Datuk Harundin kata apa? Ustaz-ustaz muda,
elakkan daripada bergaduh. Dia kata, elak daripada bergaduh sesama kita. Bergaduh tak mau, nak jadi orang baik supaya menghubungkan silaturahim. Kemudian arwah Tuan Guru bacakan satu hadis. Apa dia? La yadkhulul jannata qati'un. Hadis ni memang saya hafal sebiji daripada mulut arwah Tuan Guru Datuk Harun. La yadkhulul jannata qati'un. Tak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Kemudian Tuan Guru tengok dekat kami semua. Dia tengok lagu tu, dia pukul rata, dia kata apa? Cuba bayangkan ahli-ahli politik yang bergaduh, dalam keadaan bergaduh, kemudian tidur, meninggal dunia, dalam keadaan tak sempat minta maaf. Macam mana nak masuk syurga? Sesama ustaz-ustaz bergaduh, lepas tu salah seorang mati, tak sempat minta maaf. Macam mana nak masuk syurga? Arwah Tuan Guru tanya. Sebab hadis Nabi kata, la yadkhulul jannata qati'un. Tak masuk syurga orang yang putuskan silaturahim. Jadi dengan itu saya buat kesimpulan mengatakan bahawa berdasarkan cerita-cerita yang saya cerita tadi, semuanya mai daripada Al-Quran, mai daripada hadis Nabi, mai daripada tak terlepas teknologi yang ada hari ini. Kerana nanti nak raya, kita tak boleh balik kampung. Teknologi lah yang akan teman kita untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Kawan dengan kawan nak sayang menyayangi melalui telefon lah, melalui teknologi lah, melalui internet lah, melalui video call dan sebagainya. Dengan semua ini, kebahagiaan boleh datang dengan syarat hati kita mengingati Allah menjadi asas kepada kebahagiaan seseorang Islam atau individu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Padu sejam kita dengar Ustaz bercakap berkaitan bahagia dan teknologi. Tapi yang penting sekali yang Ustaz really put into our head is that nak bahagia tu pertama sekali mesti tenang, lapang dan ingat Allah. Kalau itu tak ada Ustaz, kita tak akan lapang. Buatlah teknologi apa pun. Betul. Because teknologi hanya menyenangkan kita. Ya, betul. Mendekatkan kita dengan Allah. Betul. So dengan itu kita tengok kalau ada soalan apa-apa ke untuk Ustaz. Boleh. Ada lagi mungkin 2-3 minit kot. Boleh Ustaz? Tambah sikit. Dah kita dah sejam dah ni. Tak ada apa. Saya orang muda. Anak ayam turun 2, 1 mati tinggal 1, minta ampun segala dosa. Hanya nak sebut Tuhan tu satu. Allah. Itu saya tak boleh lawan Ustaz. Pantun memang lemah saya ni. Itu memang kena pukul habis. Dah orang tua-tua, ada orang tua-tua, dia pun main jumpa saya. Dia kata, Ustaz Don, ceramah tu bagus dah. Apa kata lah ni, sedikit sikit pantun. Benda ni orang kita dah lupa banyak dah. Buh pilah pantun bagi orang duk dengar-dengar lagu tu. Saya pun jual pantun. Betul Ustaz. Memang pantun tu orang kata bahasa Melayu indah. Indah betul. Pun buat kita bahagia Ustaz kan? Betul. Yang kurik itu kundi, yang indah itu bahasa. Yang cantik itu budi, yang indah itu cantik. Okey, ada soalan? Jom kita tengok ada soalan. Tak main lagi lah Ustaz soalan. Tapi mungkin saya dalam FB tak ada? Dalam FB. Saya duk tengok FB ni. Dia tak main lagi. Tak ada lah. Kita tunggu. Mana depa bahagia, tak ada soalan tanya bahagia. Tuan Haji, ada satu soalan daripada FB. Daripada Cik Muhammad Aziz. Dia berkata, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, boleh soalan saya, contoh manusia ni dah niat puasa sebulan, tapi lepas 5 hari dia sakit kena makan ubat. Kita kena niat balik ke? Oh, niat yang sebulan yang ada. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bolehkah Tuan Haji saya ambil terus soalan ni? Boleh. Sila Ustaz. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ramai orang suka tanya soalan ni. Ini FAQ. Famous Ask Question. Apa dia? Dia tanya, kita kan hari pertama hari tu, hari Khamis malam Jumaat. Saya ingat hari Khamis malam Jumaat, kita semua pakat pasang niat ramai-ramai.
nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari dalam bulan Ramadan fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita kata jom kita niat puasa sebulan. Sebab apa? Ini akan menyelamatkan kita sekiranya kita terlupa puasa. Niat puasa. Maka semua pakat niat. Sahaja aku berpuasa sebulan Ramadan keseluruhannya pada tahun ini kerana fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Semua pun niat lagu tu juga. Maka soalan ni timbul apabila dia 5 hari, 10 hari dia dah puasa elok. Dah. Mai tengok peram dia tangkap. Ada 2 jenis penyakit yang famous. Satu gastrik, satu lagi gut. Gut. Dia jenis duk mai tangkap, mai memulih, duk muntah dan sebagainya. Okey, ada orang yang jenis macam tu. Sekiranya jadi macam tu, jadi dia tak puasa. Dia kena makan ubat. Dia dah tak puasa lah. Jadi disebabkan dia tak puasa, dia kena niat balik dah sebulan. Tadi dia janji nak puasa sebulan. Lah ni baru 10 hari, 15 hari dah buka puasa pula dah. Maka kita jawab kata berbuka puasa kerana mudarat ataupun tidak membatalkan niat kita yang awal tadi. Maknanya niat yang sebulan tu laku. Esok nak puasa tak payah dah. Boleh niat saja macam biasa. Kalau terlupa pun sah juga untuk puasa dia. Wallahu a'lam. Okay. Terima kasih Ustaz. Ya. Lagi satu soalan yang datang Ustaz, dia tanya tapi senang kot soalan ni boleh jawab. Jika time PKP ni macam mana nak bagi tenang? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak ayam turun 10, mati seekor tinggal 9. Ilmu dituntut bersungguh-sungguh menjadi bekalan hari kemudian. InsyaAllah. Macam ni. Pandangan mata, soalan ni macam ni. Waktu PKP, macam nak bagi tenang? Betul. Perkara yang besar menjadi asas kepada kita adalah pandangan mata. Sebab bila mana mata kita duk tengok banyak benda dan sebagainya, dia duk buat hati kita jadi gundah gulana. Orang tua kata dari mata turun ke hati. So daripada mata ni lah dia akan bagi hati jadi serabut bagai. Mata ni lah dia duk bagi, dia duk tengok. Macam tadi kita kata orang yang insecure, dia duk tengok banyak sangat Instagram orang-orang hak lawa ni, dia rasa dia tak bahagia. Dia tak lawa. Dia duk tengok rumah orang lain lawa, orang ni duk renovate rumah apa, dia tak tahu kawan tu hutang keliling pinggang. Dia duk tengok tu. Dia duk rasa tak bahagia. Dia duk jadi sebab apa? Pandangan mata. Jadi saya sebut dulu. Dalam nasyid kita selalu sebut pandangan mata selalu menipu. Pandangan hati itu yang hakiki. Pandangan mata ni dia menipu. Sebagai contoh, tuan moderator, kan bila kita bawa kereta di tengah hari yang rembang, kita duk bawa kereta tengah hari rembang kan. Duk bawa kereta, tahu-tahu tengah jalan sekali lagi kita nampak macam ada lopak ayak, Fata Morgana. Betul kan? Betul. Ada tak lopak ayak tu sebenarnya? Tak ada. Tapi mata kita dia tak boleh nak explain benda tu. Otak kita tahu dah yang tu Fata Morgana. Seolah-olah kita patut bagi tahu kat mata kita, jalan ni tak ada ayak, drive, tengok elok-elok sudahlah. Tapi mata kita tak mampu sebab pandangan mata menipu. Yang kedua, kita tengok ayak dalam cawan kan. Cawan ada ayak, kita bawa masuk pen. Pen tu masuk herot. Sebab dia ada biasan dia. Pasal otak kita kan tadi dah tengok pen tu lurus. Pasal apa dia tak boleh nak tengok lurus juga dalam ayak? Sebab pandangan mata menipu. 2. 3. Pandangan mata ni yang paling dahsyat sekali ialah pandangan mata kalau tengok garam dengan gula nampak macam sama. Jadi kalaulah pandangan mata ni, garam dengan gula pun boleh duk nampak sama, sedangkan dua-dua tu rasa dia beza, macam mana dia nak boleh nampak hikmah Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia tak gunakan pandangan mata hati yang betul? Pasal itu kita suruh orang semua berhati-hati dengan pandangan mata. Sebab itu saya nak sebut kata pandangan mata kita sekarang ada 2 jenis. Satu, pandangan mata seekor lalat. Kalau mata kita ni pandang mata lalat, ni saya selalu bagi tahu kat isteri saya. Sebab yalah kita kan sesama kita kan, bila isteri duk tengok suami, suami duk tengok isteri. Kalau you duk tengok dengan pandangan mata lalat, semua benda buat tak kena. Tapi kalau you tengok dengan pandangan yang satu lagi, iaitu mata lebah. Mata lalat ni apa? Dia tengok tai, dia tengok najis, dia tengok sampah, dia tengok benda hak terdedah, dia tengok makanan basi, dia pergi hinggap, malalat. Dia nampak hak tu lah. Dia tak nampak hak bersih-bersih.
Dia main hingga hak tu ya. Jadi sekiranya kita mempunyai pandangan mata seperti seekor lalat, mailah PKP ke tak PKP ke, kita tak akan nampak apa hikmah yang Allah sembunyikan di sebaliknya untuk kita. Tetapi kalau kita pandang dengan pandangan mata seekor lebah yang hanya nampak madu, yang hanya nampak bunga, yang hanya nampak bunga-bunga yang ada madu, bunga-bunga yang baik, yang hanya nak menghasilkan madu. Otak dia fikir nak menghasilkan madu saja, bagus pula memberi manfaat pada orang lain pula makan madu. Sehat pula orang yang makan madu tu. Jadi dia akan nampak PKP dan segala bagai yang berlaku ini pasti ada kebaikan dan sentiasa ada kebaikan. Maka ini kata-kata saya untuk abang tadi nah. Kakak tadi yang tanya nah. Tengoklah. Sekiranya teringin nak tengok sebab belakang gambar tuan pengurusi punya backdrop ni nampak matahari duk naik. Saja sebut. Kalau tak silap saya yang ni di mana? Bukan Golden State punya ni ya. San Francisco punya apa? Kalau tak silap saya tak tahu. Dia berubah itu saya GT Golden State. Betul kan? Sebab saya pergi hujung belah sana. Saya duduk hujung belah sana. Saya ada gambar saya duduk hujung belah sana. Saya tangkap gambar dengan kawan-kawan masa pergi melawat dekat US, dekat San Francisco. So, matahari duk turun tu. So, kita kata apa? Kalau nak tengok cantiknya matahari naik di waktu pagi, kerana kena berani lalui gelapnya malam. Kalau nak teringin nak tengok cantiknya matahari naik di waktu pagi, kena berani lalu gelapnya malam. Kalau tak berani, hang tak akan jumpa lah. Takut, tidur tak malah, tidur tak bagus. Esok dah pagi dah tak jumpa. Tak ada. Ya, sama lah juga. Sebab Allah janji dekat kita 2 kali. Inna ma'al usrin yusra, fa inna ma'al usrin yusra. Lepas susah akan ada bahagia. Lepas susah akan ada bahagia. Sekarang kita rasa susah tak? Susah. Pasti akan ada bahagia lepas ni untuk kita. Jangan takut. Nak tak bahagia tu, nak tak nikmat tu, nak tak ekonomi kita melonjak, nak tak duit kita tinggi dan nak. Kena berani lalu PKP hari ni. Wallahu a'lamu bis-shawab. Terima kasih Ustaz. Memang banyak soalan ni masuk Ustaz, tapi rasa kitanya time pun tak membenarkan kita. Kejap lagi pun dah Ustaz pun mungkin ada hal-hal lain yang kena tengok. So sebelum kita nak tutup majlis ni, permintaan daripada saya lah dengan warga MTDC. Ustaz baca doa sikit Ustaz untuk kita semua. Boleh. Okay. Hari Jumaat mesti kena baca doa. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ahli sufi. Imam Sufyan Ats-Tsauri ni ulama-ulama hebat ni. Kata di dalam kitab Lataiful Ma'arif, perkataan ini dirakamkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dengan mengatakan Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku di malam Lailatul Qadar lebih suka memperbanyakkan doa daripada semayang semata-mata. Sebab apa? Doa yang diiring itu lebih penting. Tapi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ayat dia lepas itu, sekiranya sembahyang dan doa boleh buat sama banyak, itu lebih aku suka. Jadi doa ni ulama suka. Ulama suka doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم بارك اللهم لنا في هذه شهر رمضان. بارك اللهم لنا في هذه الشهر رمضان. بارك اللهم لنا في هذه الشهر رمضان. اللهم بارك لنا في هذه الشهر رمضان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما اللهم يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا الله اللهم ارزقنا استقامة وحببنا في صلاة الجماعة وارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليلة القدر. Ya Allah, berikanlah kami dapat jumpa malam Lailatul Qadar dan diberikan kekuatan kepada kami untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sekiranya malam ganjil 23 malam ini adalah dia, ya Allah, maka hidupkanlah kami, kuatkanlah tenaga kami, kuatkan tulang belakang kami, kuatkan bacaan kami, kuatkan hafalan kami, kuatkan semangat kami untuk beribadah kepadamu. Jangan engkau jadikan kami di malam Lailatul Qadar di kalangan hamba-Mu yang berdosa, ya Allah. Sebaliknya, terimalah ibadah kami dan ampunkan dosa-dosa kami yang telah lalu. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa qira'atana wa du'a'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Minna minkum tawbah. Anak ayam turun 4, satu mati tinggal 3. Minta tulis dalam makrifat, minta masuk dalam syurga. Anak ayam turun 6, satu mati tinggal 5. Minta doa tetapkan iman, minta mati dalam agama. Anak ayam turunnya 6, mati seekor tinggalnya 5. Dijilat oleh neraka jahanam, budi Tuhan sudah diterima. Kalau kita tak mau lagu ni. Budi Tuhan kita makan tapi kena jilat dengan api neraka. Tak mau. Anak ayam turun 3, satu mati tinggal 2. Minta masuk dalam syurga, minta habis ampun dosa. Wallahu ta'ala a'lam.